Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Alhamdulillah, kita lagi berjumpa pada hari ini. InsyaAllah, saya akan membacakan tentang satu topik. Atas permintaan beberapa orang sahabat untuk membacakan tentang poligami. Okey, kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan poligami. Poligami bermaksud mengahwini lebih dari seorang pasangan, sama ada lelaki maupun wanita. Itu maksud dia. Pengertian yang diperolehi dari Dr. Siti Ghazalba pula ialah perkahwinan antara seorang lelaki dengan lebih dari seorang perempuan. Sebenarnya dalam Islam, poligami ini lelaki sahajalah. Lawan bagi poligami adalah polyandry, iaitu perkahwinan antara seorang perempuan dengan lebih dari seorang lelaki. Poligami, lawan dia polyandry. Dari segi Islamnya, poligami dibenarkan, polyandry haram. Seluruh dunia memahami akan pengertian poligami. Tetapi bukan semua menerima poligami dengan positif. Itu masalah. Bukan semua menerima poligami dengan positif. Dunia Barat telah lama mempamerkan penolakan mereka terhadap poligami, terutamanya warga negara Britain, di mana undang-undang tentang isu rumah tangga menyebut jika seorang warga negara Britain menjalankan poligami, maka dengan sendirinya dia disabitkan dengan kesalahan bigami. Kalau ada macam tu, itu di Britain. Okey, kita tengok poligami di Malaysia. Oleh kerana majoriti penduduk Malaysia beragama Islam, poligami bukanlah satu isu yang besar kerana ia dibolehkan di dalam undang-undang dan Islam. Tidak terjadi satu kesalahan bagi seorang lelaki untuk mengahwini lebih dari seorang wanita dalam satu masa kerana Islam itu sendiri membenarkannya. Tetapi perlu diingat bahawa bukan semua rakyat Malaysia menerima poligami dengan baik. Bukanlah membenci, tetapi poligami dipandang serong oleh masyarakat kerana cara berpoligami itu telah disalahguna dan disalaherti oleh segelintir kaum lelaki. Hikmah berpoligami. Kita tengok apakah hikmah berpoligami. Antara hikmah berpoligami ini ialah untuk memberi keadilan kepada wanita yang lebih memerlukan perlindungan seorang lelaki, baik dari segi sosial maupun kebajikan. Begitu juga di sebaliknya, di antara poligami turut memberi keadilan pada lelaki yang mempunyai isteri yang tidak lagi mampu memenuhi keperluannya sebagai seorang isteri. Disebabkan itulah perlunya untuk lelaki memahami ciri sebenar poligami. Kena faham betul-betul apa yang dimaksudkan dengan poligami ini. Bukan hanya memahami kulitnya sahaja,
iaitu menambah lagi seorang isteri. Nah, kena faham betul ni. Siapakah wanita yang berhak dikahwini sebagai isteri yang kedua, ketiga dan keempat? Mereka adalah wanita-wanita yang sangat perlu untuk dilindungi, seperti janda yang punya anak dan tidak mampu untuk menyara kesemua anaknya seorang diri, anak yatim piatu, wanita yang mandul yang tidak mungkin dinikahi mana-mana lelaki bujang, dan pelbagai lagi kes wanita yang lebih memerlukan suami di sisi, biarpun hanya sebagai isteri tambahan. Apa yang berlaku adalah sebaliknya. Apabila isteri pertama dirasakan sudah tidak lagi berfungsi untuk menyenangkan hati dan membuahkan keseronokan atau tidak lagi bersefahaman, maka pengganti perlu dicari. Siapa kata tidak boleh? Boleh. Tetapi biarlah pilihan wanita itu tidak berasaskan nafsu, tetapi berasaskan agama. Memetik ayat dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita itu dinikahi kerana 4 perkara. Kerana hartanya, kerana keturunannya, kerana kecantikannya, kerana agamanya, dan kerana agamanya. Pilihlah olehmu wanita yang beragama. Nescaya kamu berbahagia. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini lelaki lebih memilih wanita yang lebih muda dari isteri pertama. Lebih cantik, lebih manja, lebih genik dan lebih gebu. Alangkah baiknya jika pilihan kedua, ketiga dan keempat itu lebih berakhlak, lebih rajin beribadat, lebih tertutup auratnya, dan lebih mulia agamanya walaupun kurang pada paras rupanya, agar keluarga, isteri dan anak-anak lebih terarah ke jalan syurga. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.